Budi bahasa budaya kita, sematkan selalu di dalam hati. Assalamualaikum, mulai bicara. Laili Safiah, nama diberi. Kain lipatan, susunan almari. Almari berasal si kayu jati. Warga Muzaffar tampil berdiri. Cita-cita pensyarah suatu hari nanti. Pada kesempatan ini, saya ingin mengupas dan mengulas tentang buku yang bertajuk Resepi Pemakanan Rasulullah SAW. Buku ini dikarang oleh Umi Azah yang berasal dari Perak dan merupakan seorang suri rumah yang suka memasak. Oleh sebab itu, beliau mengubah soal menu sunnah mengikut selera masyarakat tempatan dan dikarang menjadi sebuah buku yang bermanfaat. Buku ini diterbitkan oleh Kemilau Pabrika Sendirian Berhad. Cetakan pertama buku ini ialah pada Julai 2013 dan mempunyai 64 halaman bercetak. Buku ini telah menjadi pilihan saya kerana keseluruhan buku ini dicetak dengan pelbagai warna. Selain itu, dengan grafik yang dapat menarik perhatian serta mampu menarik selera para pembaca. Buku ini boleh didapati di kedai-kedai buku maupun atas talian seperti Shopee atau Lazada, suatu medium pembelian yang sangat popular digunakan untuk membeli barang sewaktu pandemik COVID-19. Buku ini menitik beratkan pemakanan yang digemari oleh Rasulullah SAW seperti madu, gandum dan kurma, penyediaan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Buku ini diolah dengan menerangkan terlebih dahulu 16 petua cara makan dan minum Rasulullah SAW. Contohnya, Rasulullah bersabda, makanlah dengan makanan yang hampir, yakni yang paling dekat dengan kita. Juga dimulakan dengan makan dari tepian atau bawah dan bukannya tengah atau puncak pinggan kerana keberkatan itu turun dari puncaknya. Umum mengetahui bahawa adat ketika minum perlu duduk. Namun, tahukah rakan-rakan semua bahawa Rasulullah SAW minum air zam-zam sambil berdiri? Mengapa? Air zam-zam air yang berkhasiat, air yang diberkati. Oleh itu, sistem badan kita tidak perlu menyaring khasiat-khasiat baik yang terdapat dalam air zam-zam. Masakan yang terdapat dalam buku ini bukan sahaja sedap lagi berkhasiat, malah kita juga akan mendapat pahala kerana mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bukan itu sahaja, buku ini banyak mengajar saya sebagai seorang remaja yang baru berjinak-jinak dengan dunia masakan, apatah lagi pada waktu PKP ini. Kita seharusnya menghargai setiap detik waktu kerana perumpamaan Islam ada menyatakan waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Apatah lagi, resepinya terdapat dalam buku ini merangkumi makanan pagi hingga ke dini hari, malah turut memuatkan menu pencuci mulut. Contohnya, susu kurma. Resepi susu kurma yang saya akan kongsikan ini lebih berkhasiat berbanding susu kurma yang di dalam kotak kerana susu kurma yang di dalam kotak telah dicampur dengan pewarna, perisa dan bahan-bahan lain. Cara-cara untuk membuat susu kurma ini tidaklah begitu rumit seperti yang bermain di minda. Malah bahan yang diperlukan mudah didapati. Bahan-bahannya ialah 7 biji buah kurma dan setengah kotak susu segar. Cara membuatnya ialah susu dituangkan ke dalam periuk bersama kurma yang dibelah dua dan dibuang biji. Masak dengan api yang perlahan sehingga kurma menjadi lembut dan susu berwarna coklat serta agak pekat sedikit. Buku ini sesuai dibaca dan diamalkan oleh semua golongan. Saya amat mengesyorkan agar buku ini ada di rak dapur anda kerana ia boleh dijadikan penyelesai masalah andai anda menghadapi kebuntuan idea dalam mencari menu masakan sehari-hari. Suatu yang menarik untuk saya kongsi di sini ialah buku ini telah memperkenalkan saya dengan istilah baru, iaitu talbinah. Ianya merupakan sejenis adunan yang diperbuat daripada tepung, gandum dan buah kurma. Daripada Aisyah radhiyallahu an, isteri Rasulullah SAW pernah berkata, talbinah ini menenteramkan hati orang yang sakit, menghilangkan sebahagian kesedihan. Demikianlah tadi ulasan dan perkongsian saya tentang buku yang hebat ini. Sekian, terima kasih.